Jadi saya juga nak membersihkan nama saya kerana saya tahu nama saya di luar sana sangat tercela. Maruah saya, nama yang saya bina selama 25 tahun dan ianya sangat menyedihkan untuk saya. Selama lebih kurang 2 minggu ini adalah satu momen yang sangat sedih untuk saya. Sebab saya masih lagi nak bekerja. Saya masih sayangkan Suria FM, tetapi apa yang terjadi dalam hidup saya sekarang sangat-sangat menyedihkan kerana ia juga membabitkan periuk nasib saya dan juga saya ada seorang anak. So Noah Zakri, benda tu sangat-sangat mengecewakan saya. Walaupun mungkin pihak media tidak tahu bahawa kejadian ini berlaku, saya dah tahu lama. Rumours-rumours yang mengatakan saya mungkin tidak akan lama di Suria FM, terutamanya selepas kemenangan saya di ABP sebagai pemenang anugerah bintang popular untuk DJ radio. Dan selepas itu terlalu banyak rumours yang saya dengar, walaupun saya tidak berdepan dengan pihak pengurusan kan. Tapi itulah ternyata sebenarnya seminggu lebih, hari Khamis 4 Januari merupakan hari yang sangat sedih untuk saya. Sebabnya hari itu merupakan hari ibu saya tiada untuk 2 tahun, tapi saya dapat berita bahawa kontrak saya tidak disambung. Sedangkan saya masih mau bekerja dan saya nak bekerja. Bukan pilihan saya. Saya tidak reda dengan keadaan itu sebab saya nak betul-betul saya nak bekerja. Kalau saya tak nak bekerja kerana saya ada tawaran lain dan sebagainya, itu mungkin itu adalah satu perkara yang lain. Tapi tidak, saya tidak ada tawaran, saya tidak pun bertanya dengan mana-mana pihak untuk minta kerja baru. Tetapi keadaan yang berlaku telah membuatkan saya sangat-sangat sedih, sangat kecewa dan tidak ada tempat untuk saya meluahkan perasaan itu kecuali teman-teman rapat dan sebagainya. Of course, Kak Rara sebagai teman kerja saya memberikan semangat kepada saya dan saya diberikan peluang untuk bekerja sampai ke hari Jumaat yang saya umumkan 12 Januari, walaupun saya dah tahu benda tu 4 Januari. So pilihan Taizo hanya untuk menyambung 6 bulan tu memang pilihan Taizo sendiri ataupun bagaimana situasi itu sebenarnya? Sebenarnya cakap terus terang, saya juga perlukan kenaikan gaji. So saya minta untuk ditambahkan gaji saya sebanyak RM500. Tapi inilah balasan yang saya terima. Bermakna saya nak minta kenaikan gaji sebanyak RM500. So selepas itu dia cakap okey tak apa, kita sambung kontrak ini, tapi nanti sebelum habis kontrak bulan 3 DJ Lin cakap 2 bulan sebelum tu kita berbincang semula tentang kontrak. Minta naik gaji tu bila agaknya masih naik gaji tu, kontrak yang bila? Okey, sebenarnya bila kontrak-kontrak ni berlaku, yang sebelum-sebelum ni lah pengalaman saya adalah kalau dengan zaman yang dulu, kadang lepas kontrak habis 4-5 bulan pun kontrak tak sign. Benda tu standard. Tetapi untuk kali ni dengan saya tak ingat saya kontrak sign bila, tapi setahu saya macam kontrak saya tu selepas kontrak tu ataupun seminggu sebelum ke ataupun selepas habis, saya tak ingat dia punya ni, baru kita berbincang tentang kontrak itu. So masa sign 6 bulan tu ada seminggu tak, masa selepas sign yang 6 bulan kontrak tu yang tamat jangka bulan 3 tu, ada tak sebelum sign kontrak tu cakap nak naik gaji? Sebab masa tu awak dah menang ABP. Tak, sebenarnya masa yang kontrak yang bulan 9 tu yang sepatutnya dah minta, tetapi dia tak dapat naikkan gaji saya RM500, saya minta RM500. Jadi saya tetap sign. Kalau saya dibar because of saya ada kerja-kerja lain, of course saya tak sign, betul? Logik tak? Tapi sebab saya fikir saya nak kerja lagi, jadi tak apa 6 bulan. Kalau bercakap tentang 6 bulan ni, bukan saya je 6 bulan. Kak Rara tu 6 bulan 2 kali 6 bulan. Tak, Taizo yang 6 bulan ni adakah permintaan Taizo atau diorang yang offer untuk Taizo sign untuk 6 bulan? Saya minta RM500. So, jadi bila tak ada mutual understanding, benda tu jadi 6 bulan. Itu saja. Sebab RM500 kontrak you tak disambung? Takkanlah kerana RM500 you terus nak, tadi ada pengumuman 3 orang penyampai baru. Takkanlah kerana RM500 you terus ambil 3 orang baru. So means Taizo rasa memang sebab RM500 tu kontrak you tak disambung, macam tu? Jawapan yang diberikan oleh mereka apa? Saya tak dengar sebab saya takut terima kecaman daripada pihak netizen dan sebagainya. Itu katanya disebabkan rating turun adalah salah satu faktor kenapa kontrak tak disambung. Adakah Taizo aware? Saya nak tanya dengan Amy Miyaki, saya kerja seorang ke? Saya kerja berdua. Kalau disebabkan saya begini, Kak Rara pun tak akan disambung kontrak, betul tak? Sebab Datuk juga menyatakan Taizo tidak menunjukkan minat untuk menyambung kontrak.
Datuk tidak berhubung dengan saya. Kita tak pernah berbincang apa-apa dengan Datuk. Segala kontrak dan sebagainya bukan Datuk. Mungkin Datuk mendapat info yang salah daripada DJ Lin dan juga JJ. Jadi Datuk tak tahu yang memberikan kata-kata itu siapa tadi. Datuk lah. Sebab Datuk hanya dengar daripada DJ Lin. Saya faham keadaan itu. Tetapi sepatutnya sebab sebelum habis kontrak yang bulan 3 ni, DJ Lin beritahu tak apa, nanti kita akan bincang semula. So Datuk langsung tidak terbabit dalam sebarang perbincangan mengenai kontrak? Tidak. Pada masa yang saya berbincang kontrak tu hanya ada JJ dan juga DJ Lin. Tapi untuk memaklumkan yang pasal awak ditamatkan kontrak, Datuk yang cakap? Datuk Amin Dunia Raus. Taizo mungkin boleh kongsikan sikit mengenai kenyataan Taizo kan masa sebelum melangkah keluar daripada konti yang kata bukan tidak atas penganiayaan ni. Mungkin boleh mengkaitkan sikit. Okey. Dia maksud bagi Taizo. Bila saya tak ada sama kontrak, of course lah saya sangat sedih. Okey, itu bukan sebab. Tetapi tengah saya bekerja pun kan, dah lah saya bekerja sangat profesional. Selama 1 minggu saya bekerja, tak ada satu pun daripada pendengar-pendengar Suria yang tahu saya ni akan diberhentikan ataupun kontrak saya akan, maksud saya mungkin kontrak saya akan saya akan tak on air lagi lah. Tak ada siapa tahu. Saya bekerja sangat profesional, saya gelak ketawa macam saya tak ada apa-apa pun berlaku. Dekat situ dah menunjukkan betapa profesional saya. Tadi soalan anda apa? Sorry, saya dah pergi kat lain. Apa maksud Taizo? Penganiayaan lah. Tengah saya tengah bekerja kan, contoh kan. Ini contoh yang saya boleh bagi yang paling mudah kan. Saya ada satu segmen Kutu Karok, siapa pun dah dengar kan. Kutu Karok, saya punya segmen. So, 4 suku 4.5, dia dah padamkan saya punya snippet, saya punya, kata saya ada buat lagu macam jangan pergi tu kan. Dia dah padam semua, sedangkan benda tu nak berlaku pukul 5. Adakah itu profesional? Of course saya teraniaya dan saya sangat malu. Saya nak bekerja, saya masih lagi bekerja profesional. Tapi saya tahu benda tu JJ yang buat. JJ padamkan saya benda segmen saya tu, sedangkan talk set yang macam snippet yang jangan pergi tu kan, dia padamkan. Saya tahu itu lagu saya, tapi benda tu saya jadikan sebagai warm up untuk orang bagi hilang nervous kan bila orang nak menyanyi dan sebagainya. Itu tujuan saya, tapi tergamak dia padamkan benda tu pada saya waktu bekerja. Dan itu momen awak yang awak rasa satu momen untuk sebelum awak moment is a moment because tapi saya buat jenayah besar ke untuk orang macam saya 25 tahun dalam industri. Adakah momen yang sebegitu tak bagi saya peluang? It's very unfair for me. It's very unfair. Bila ada pihak yang cuba menutup periuk nasib saya, menampakkan saya very unprofessional, sedangkan seminggu lebih saya very professional. Tak ada siapa pun dekat. Tak ada siapa pun. It's very unprofessional for me. It's very unprofessional. Saya tahu saya dibayar gaji untuk saya menghiburkan orang. Tapi it's a very unprofessional bila you padamkan lagu saya pun you padamkan. Apa tujuan? JJ, apa tujuan? Saya nak tanya dengan JJ. JJ, apa tujuan awak begitu pada saya? Anda program manager. Saya rasa anda semua boleh nilaikan benda tu. Kalau you all berada di tempat saya, you all pun akan rasa sakit. It's a very unprofessional. Okey, tak apa. Momen saya sebelum saya keluar daripada bangunan The Star, penyampai sebelum ni, saya tak payah sebut nama, penyampai sebelum ini 2-3 minggu, kat sebulan pun tak ada remove daripada WhatsApp. Saya tak keluar daripada bangunan The Star, dia remove saya daripada WhatsApp group. Kenapa? JJ removekan daripada WhatsApp group. JJ adalah program manager. Saya buat jenayah ke? Saya membunuh ke? It's a very unprofessional untuk seorang pekerja yang sebegitu. Dan ini tanpa pengetahuan Datuk. Datuk Aminuddin Raus tidak ada kena-mengena dengan ini cerita. Mungkin dia hanya mendengar daripada sebelah pihak. Tapi janganlah buat macam tu. Saya bekerja dengan baik. Saya tanya sebelum saya keluar, saya merayu sebelum saya keluar. Saya cakap dengan dia,
kalau langit tu hitam, begitulah hati saya sekarang. Saya dah anak. Taizo, Ya. you ada tak percubaan untuk berjumpa dengan Datuk sendiri? Untuk face to face dengan Datuk, ada tak you buat? Saya bukan tak nak jumpa Datuk sebab kita macam mana, kita hanya bekerja dengan Datuk adalah pengurusi radio. Jadi saya tidak berjumpa dengan Datuk sebabnya kita tak ada akses untuk berjumpa dengan Datuk. Sebab kita hanya bekerja dengan DJ Lin dengan JJ. Jadi kenapa saya nak kena jumpa Datuk? Sebab Datuk tak tahu apa-apa tentang perkara ini. Jadi kenapa? Tapi cuma Datuk pada ketika itu cakap, dia kata saya profesional dan saya ni. Dan saya juga diarahkan pada ketika itu, okey, memandangkan macam ni. Saya cerita apa yang berlaku dalam bilik masa Datuk panggil saya. Datuk saya panggil saya personal. Dia minta DJ Lin keluar dulu dengan DJ Lin. So DJ Lin dengan gaya yang sangat manis, mesra, dia iring saya masuk ke bilik Datuk. Okey, lepas tu Datuk suruh dia keluar dengan senyum dia. Tapi pada ketika itu macam mana? Saya dah sembang dengan Datuk. Datuk kata tak ada kena dengan peribadi saya ataupun kerja saya. Cuma mereka telah membuat keputusan untuk tidak menyambung kontrak saya. Dan of course lah, saya sangat sedih pada ketika itu. Cuma Alhamdulillah pada ketika itu sepatutnya kalau DJ radio yang lain, normally kalau dia tak bagi tarikh itu 4 Januari, dia yang terus petang tu terus. Sebab sebelum ni Linda on siapa-siapa dekat radio lain pun makanya hari yang dia bagi tahu hari tu the last day. Tapi entah macam mana, mungkin Datuk sangat prihatin. Saya tanya Datuk, adakah saya macam mana saya hari ni on air last ke? Datuk kata tak apa, nanti kita bincang, kita tengok macam mana. Mungkin hari ni hari Khamis, jadi besok dah tak sempat nak cari orang pengganti. Kita akan bincang dengan JJ, dengan DJ Lin untuk mungkin minggu depan, Taizo. Itu yang terjadinya hari Jumaat. Taizo, setakat ni macam mana hubungan awak dengan JJ dan juga DJ Lin di tempat kerja? Secara peribadi sebenarnya tak ada masalah apa-apa. Saya tak ada bergaduh, tak ada apa, tak ada bermasam muka. Sedangkan saya dengan DJ Lin anggap macam kakak sebab kita dah kenal lama. Dia kenal pun masa dia sama-sama DJ dengan saya. So saya rasa tak ada masalah benda tu. Dari segi peribadi tak ada. Taizo, maksudnya tak Taizo menafikan dakwaan yang kata Taizo demand gaji berpuluh ribu yang Allahu Akbar. Kalau orang tahulah gaji saya, of course saya tak akan reveal gaji saya kat sini. Dia very unprofessional untuk saya reveal gaji saya. Tapi saya minta RM500 Jawa. RM500 tu kalau dia nak sambung lagi 6 bulan contoh kan. Sebab Kak Rara pun 6 bulan 2 kali. Hanya kerana dia nak masukkan masa tu penyampaian baru. So saya terpaksa menghadap dia orang untuk mempertahankan Kak Rara, faham tak? 6 bulan dia bagi 6 bulan tu Kak Rara 2 kali. 6 bulan yang pertama sebabkan mungkin pasal pasal gaji jugalah. Of course lah, sebab gaji kami dah dipotong banyak. Saya punya gaji saya potong dekat dengan 30% lebih persen, dekat 40 lebih kurang sebelum itu. Tetapi selepas 2 tahun pun gaji tak dapat gaji asal. Tetapi tiba-tiba DJ Lin dah kata ada keuntungan besar, tapi gaji kami dipotong. Pada ketika itu kan ada sekali kan, selepas beberapa tahun tak pernah untung. So dia cakap ada keuntungan. Saya rasa benda tu, keuntungan tu semua media tahu kan. Dia pun bagi tahu tadi kan, ada keuntungan tapi gaji kami dipotong. Taizo, okey, dengan PC yang baru dibuat tadi, dengan keadaan sekarang, apa lagi tindakan you ataupun you sekarang ni lebih move on je? Akan move on je dengan dunia? Ataupun you akan terus mempertegakkan apa kenyataan yang you rasa pihak sana tak profesional? Saya harap ini merupakan kata-kata yang saya terakhir sebab masa hari itu pun saya tak bagi kenyataan apa kat media, cuma saya tulis, media pick up cerita tu dan kebetulan ada lagi rentetan cerita-cerita daripada penyampai-penyampai, bekas penyampai, daripada Fazanawi dan sebagainya. So saya pun nak move on, saya pun ada peluang dapat kerja baru dekat bukan kerja lah, maksud saya sebagai pengacara TV di KNKB Barrier Award. So benda-benda tu saya akan mencari peluang dan ruang lah. Untuk kerja sebagai penyampai radio pun saya masih sayangkan sebagai penyampai radio, of course saya akan buat benda tu. So maksudnya takkan ada apa-apa lagi kenyataan benda Taizo mengenai pihak kat sana ataupun macam mana? Saya mengharapkan mungkin sampai saat ini saya bagi kenyataan yang sebegini kan, dengan penuh emosi sebab saya sangat sedih. Dah 2 minggu lebih saya macam saya tak okey. Saya pun semakin berat badan, semakin menurun dan sebagainya kerana memikirkan perkara-perkara sebegini. But you ready to move on lah daripada Suria FM? Of course, saya juga ada saya punya
perusahaan, saya ada kilang saya pun akan teruskan dengan Kopi Taizo. Saya pun baru berbincang dengan beberapa pihak untuk teruskan produk saya untuk berada di pasaran. Itu antara benda yang saya buat. Tetapi bila orang cakap pasal rating dan sebagainya, saya mengharapkan ianya tidak salah untuk saya bercakap pasal rating, sebab saya tidak diberi kalau anda tengok sendiri di mana dalam apa-apa media sosial dan sebagainya, kalau bercakap pasal rating, mana-mana radio swasta dia akan meletakkan pagi sebagai main dia, pagi ataupun petang, tapi normally pagilah. Kalau gambar besar pun semua pagi, gambar besar-besar kan, sebab kita ada masa tu kita ada Ajar, ada Syuib, ada Suraya, so gambar-gambar besar selalunya kalau mana-mana stesen radio. Tetapi kalau anda tengok pada poster-poster yang ramai DJ, siapa yang paling besar dan siapa yang paling tengah di situ? Tak pernah ada orang pertikaikan kan? Dan beliau kerja malam, tapi yang tengah-tengah adalah DJ Lin dan beliau merupakan general manager. Tak pernah ada segmen-segmen di radio-radio utama Malaysia yang akan mengetengahkan penyampai malam untuk jadi main. Duduk kat tengah-tengah, gambar dia paling besar. Gambar DJ selebriti ni gambar di tepi-tepi. Saya bukan nak berdengki, tak. Tapi saya nak memberitahu bahawa ini adalah stesen radio. Dan siapakah sepatutnya yang diberikan pilihan untuk diletakkan sebagai main? Kalau tak gambar saya, mungkin gambar Kak Rara. Sebab mereka adalah selebriti. Kenapa stesen radio ambil selebriti? Kerana pasal benda-benda macam inilah. Tapi gambar dia paling tengah. Tapi mungkin dia lupa, mungkin ini adalah carta organisasi syarikat agaknya. Aizul, tapi kalau nak ikutkan DJ Lin ada luahkan rasa kekilangan sebab katanya dia dah anggap seperti adik-beradik itu dengan Taizo, tapi tak sangka yang Taizo akan keluarkan statement yang terkilan tu. Terima kasih pengenaan ini. Benda tu dengan nama Allah saya berani bersumpah, benda tu bukan atas niat saya. Benda tu berlaku secara spontan dan saya tak sangka benda tu berlaku pada live TikTok saya, personal saya. So gambar di muka dia pun tak ada. Saya cuma sebut perkataan Kak Lin saja kan, betul tak? So benda tu di luar daripada saya punya jangkaan. Benda tu berlaku tak sengaja sebab sebelum tu saya dah bagi tahu dengan dia orang saya tak nak ada farewell. Of course saya sedih. Saya sedih sebab saya tak nak ada farewell. Bayangkan macam mana perasaan saya bila DJ Lin boleh hari Khamis saya kena buat kerja, hari Jumaat dia bagi makan-makan pada staff. Anak dia masak. Adakah anda suka dengan pembagian saya? Hari Isnin pun masak lagi. Adakah kita jangan cakap pasal kerja, tetapi dia sebagai general manager, dia sepatutnya fikirkan perasaan kita yang sedang bertukus lumus untuk mendapatkan rezeki kan. Tapi kau masak-masak hari Jumaat masak, hari Isnin masak, malam kau berjoget live TikTok hari Jumaat malam. Seronok saya tak kerja. Seronok buang kerja saya. Dia bukan buang lah, maksudnya dia macam mana perkataannya susah. Keadaan dia jadi pada Taizo. Keadaan pada diri saya. Saya dalam keadaan yang stres, saya ada anak saya sekolah. Tadi DJ Lin dia cakap dia tak tahu masalah dia dan dia rasa dia tak ada rasa tak ada apa you boleh komen. Macam mana tak dengar? Sorry. Dia tak tahu apa salah dia kata tak tahu apa macam berlaku dan dia kata dia tak ada rasa merasa dia asal dia fikir tak ada. So apa yang boleh komen? Macam mana saya boleh baca hati orang? Bagaimana saya boleh membaca hati orang sama ada dia dengki ke, khianat ke, apa ke? Tetapi dengan atas apa yang berlaku, takkan kalau dia anggap saya sebagai adik-beradik, dia kata, dan saya pun begitu, kenapa tergamak? Saya minta makan tau. Saya bukan minta makan untuk saya seorang, saya minta makan untuk anak saya Noah Zakri. Saya boleh tunjuk anak saya dekat sini. Mana anak saya? Anak saya dekat sini. So macam mana perasaan saya? Saya kehilangan pekerjaan tau, walaupun memang dia akan bayar gaji saya. Tapi untuk memikirkan selama 2 bulan tu, of course saya kena fikirkan benda-benda lain. So, saya tak fikir ke perasaan saya bagaimana. Kita bekerja dengan emosi, kita bukan bekerja. Saya bukan kerja buat account. Betul tak? Mana mungkin Abang Taizo boleh komen sikit mengenai ABP yang katakan nama tidak dihantar untuk pencalonan ni. Tiba-tiba tercalon dan menang pula. Adakah ini antara salah satu faktor menyebabkan hubungan abang bersama stesen radio ataupun dengan DJ itu menjadi Momen saya pegang anugerah ABP pada malam itu, ada cakap yang mengatakan ada orang dalam yang berpangkat besar, saya tak nak bagi tahu nama, yang bercakap dengan saya, dengan staff dia. Dia kata, Taizo, habislah Taizo lepas menang. Itu je ayat dia.
Dan dia bagi tahu saya sebelum saya nak keluar daripada so dia dah cakap benda tu. Tapi bila bercakap tentang nama saya tak dicalonkan dan sebagainya, of course saya ada sumber dalaman saya. Sebab pada masa itu ada nama yang saya ingat lagi kejadian itu berlaku dekat di rumah Sharifah Syahira. So ada satu nama yang saya tak boleh sebut lah, yang JJ sebut, kenapa nama dia tak ada dalam senarai. Maksudnya dia mungkin hantar nama tu tapi nama tu tak tersenarai. Okey, masa tu dekat rumah Sharifah Syahira, JJ cakap macam tu, dia sangat terkejut. So saya diamkan diri. Tetapi dalam masa sama saya berfikir, of course lah, dia pejabat ni, meja, kursi semua pun bercakap. Lama-lama orang akan bercerita juga dengan saya apa yang berlaku, nama saya ada ke tak ada ke. Of course benda tu tak payah nak dinafikan lah. Soalan tu adakah anda tanya pada DJ Lin direct tadi? Tanya. Apa jawapan dia? Keputusan bukan dia yang buat. Dia buat moderator yang buat keputusan. Adakah anda pasti jawapan itu? Adakah anda pasti jawapan itu? Datuk, Jawapan itu adalah jawapan yang sangat selamat. Datuk juga cakap tadi sebarang kenyataan selepas ini berkenaan dengan isu yang berlaku di Suria FM. Dia kata kalau dia terteliti, kalau melibatkan macam menjejaskan Suria FM, dia akan menghidangkan. So adakah you bersedia juga sekiranya lah? Okey. Bila bercakap pasal Suria FM, saya tidak sama sekali dengan nama Allah sampai sekarang saya tidak baca pun komen-komen komen-komen pendengar. Even saya tidak baca pun artikel-artikel yang ditulis oleh pihak wartawan berkenaan dengan diri saya. Dan juga saya tidak baca pun komen-komen yang diberikan ataupun membabitkan penyampai-penyampai, bekas penyampai dan sebagainya. Saya tidak baca dan saya tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya sebab saya takut dikecam. Jadi bila bercakap tentang legal, saya rasa saya tidak memburukkan Suria. Even saya on air pun saya tidak bercakap tentang Suria. Cuma saya cakap saya tidak redha dengan pemergian saya ini sebab saya masih lagi mau bekerja dan saya mampu bekerja. Takkan perkataan redha itu membuatkan saya diambil tindakan legal. Saya pun tak faham. Saya tak tahu anda semua pun mungkin belajar tinggi juga. Saya belajar sampai mana je, saya bukan belajar tinggi. Anda boleh fikir apa yang saya cakap, mungkin ada di sini yang ambil pentadbiran undang-undang dan sebagainya. Anda boleh fikir. Takkanlah sekadar saya cakap saya tak redha itu boleh membuatkan ni, dan apa-apa pun kalau nak kata jatuh dan sebagainya bukan pilihan saya. Saya tidak suruh dia orang boycott. Saya tak ada pun kenyataan apa-apa daripada saya yang suruh boycott ke ataupun ada buat petition ke. Itu bukan daripada saya, bukan saya buat. So kalau nak kata rating dan jatuh dan sebagainya, apa yang anda tengok dan sebagainya kan, dengan netizen orang ramai memberikan sokongan. Macam tadi saya berjumpa dengan Datuk Seri Irma Hizam. Kebetulan saya berjumpa dengan beliau. Dia pun pendengar Suria petang. Grup CEO ya. Ada macam dia ada pertemuan dengan Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Mungkin boleh share sikit pertemuan apa inti. Okey. Alhamdulillah rupanya cerita saya ini, walaupun saya keluar hari Jumaat, hari Sabtu tu sebenarnya kebetulan Datuk bukan Datuk yang berbahagia Fahmi Fazil, rupanya sebelum saya jumpa dengan dia dah bercakap dengan pegawai dia berkenaan dengan saya. So dia sangat alert tentang apa yang berlaku, dan kebetulan bila saya berjumpa dengan dia pada ketika itu memperkenalkan saya, dia kata I baru bercakap tentang you tadi sebenarnya. Okey, tak apa, nanti kita ada mungkin ada benda yang kita boleh bincangkan kemudian dan berjumpa dengan, sebab dia pun nak cepat kan. Tapi alhamdulillah rupanya dalam industri hiburan dia sangat mengambil tahu tentang benda ini dan sangat alert tentang benda ini. Taizo cakap Taizo tak baca komen, tak baca apa yang ada kat sosial sekarang kan. Tapi rata-rata dekat luar sana orang yang mengatakan kebanyakan semua menyalahkan pengurus besar Suria untuk kejadian yang berlaku lah. Siapa pengurus besar Suria FM? Siapa lagi DJ ni lah. Taizo sendiri macam mana pula? Sebab semua rata-rata menyalahkan dia, minta dia buat petition nak berhenti. So dia berhenti letak jawatan kerana isu. Okey. Sejujurnya secara peribadi saya tidak terlibat dengan perkara itu. Jadi terpulang pada pendengar-pendengar netizen dan sebagainya untuk menulis apa yang disuka. Takkan saya nak bagi tahu dengan dia, kau kena jangan tulis apa-apa. Itu terpulang pada mereka. Mereka punya pilihan, mereka punya hak. Kan? Sebab masing-masing ada pilihan, ada Awak ada tawaran ke? Awak ada tawaran ke daripada stesen radio lain ataupun tawaran kerja lain? Tak ada lagi. Cuma mungkin ada perbincangan yang awal lah. Cumanya apa yang nak saya sampaikan juga, sebenarnya pada awalnya tentang perkara-perkara begini, bila saya bercakap dengan media, saya pun pada awalnya diarahkan untuk tidak memberikan kenyataan pada bidang pada saya keluar. Tetapi saya bila Datuk memberitahu bahawa
tidak adil untuk saya tidak bercakap dengan media. Of course media akan tanya dengan saya kan. Itu menyebabkan saya boleh bercakap dengan media. Taizul, sejak bila Taizul mungkin perasan ada perubahan dekat ni mungkin selepas kemenangan ini ke atau sebelum tu lagi ke? Secara peribadi, secara berdepan kita tak ada apa-apa, nampak macam normal, macam biasa, tegur macam biasa. Cuma kalau dari segi ialah dia sebagai pengurus besar, kalau anda bacalah di mana-mana portal, ada tak ucapan tahniah untuk saya sebagai pemenang? Tapi tadi dia cakap ada. Dia maksudnya lepas dia menang tu dia buat makan-makan bersama tim. Ya, itu dia buat makan-makan tetapi di media. Sorry nak tanya, yang kontrak 6 bulan dia buat orang bertanya ni kan. Kontrak 6 bulan tu dimaklumkan awak yang nak 6 bulan sahaja selama 6 bulan. Saya nak minta RM500. Saya nak tambahan RM500, itu saja sebenarnya punca. Kalau bercakap pasal 6 bulan, Kak Rara pun 6 bulan, sampai 2 kali dia 6 bulan. Jadi 6 bulan setahun. Saya baru 6 bulan. Itu pun tak cukup 6 bulan, 3 bulan pun dia dah terus. So maksudnya tak ada perbincangan bila awak minta 500 tu tak dijanjikan, itu yang awak menyebabkan awak sign 6 bulan saja. Adakah itu sebenarnya? Ya, bila disebabkan oleh 500 tidak tercapai, tak ada mutual understanding di situ. So sama-sama ini kata 6 bulan sama-sama bersetuju. Itu. Tapi bukan saya nak ya, sebab dia kata 2 bulan sebelum habis kontrak saya, kononnya macam saya dengan orang kata bila saya turun nak berjumpa dengan Datuk tu, saya dengan harapan sambunglah kontrak aku. Bukan sebab duit tu, bukan sebab 500 tu. At least saya sambung kontrak pun alhamdulillah kan. Tapi tak, dalam tu Datuk Aminuddin bagi tahu saya tak sambung kontrak. So maksudnya 6 bulan yang bila dah janjian tu bukanlah sebab awak ada tawaran lain ke? Tidak langsung, tidak. Saya menafikan perkara itu. Saya mahu bekerja dengan Suria sebab saya sangatkan sayangkan Suria, dan juga saya sayangkan kombinasi saya dengan Kak Rara. Kerana apa yang saya ada sekarang adalah kerana Kak Rara, itu saja. Esok, kira sepanjang awak berkhidmat dengan Suria, itu kali pertama awak minta naik gaji ke atau pernah sebelum? Sebelum ni of course lah, bila tiap kali kita ada mutual understanding, of course lah, semua orang nak ada peningkatan gaji kan, itu is normal. Tapi takkanlah kerana 500 tu terus you buat keputusan untuk tidak menyambung kontrak saya. Pernah tak macam awak dengar daripada penyampai radio lain juga yang mungkin menghadapi masalah sama bila diorang tawarkan untuk naikkan gaji dengan kadar yang sama? Ya, tapi masih sama, tak ada dengar apa-apa sebab gaji adalah benda yang sangat sensitif. Jadi saya tak tahu tentang gaji mereka berapa. Of course gaji DJ dengan gaji selebriti DJ of course berbeza. Tetapi dari segi mutual understandingnya, yang saya tahu masing-masing ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. So tergantung kepada mutual understanding dia orang lah. Itu yang saya faham lah. Kita boleh kongsi bagaimana layanan mereka terhadap abang selepas abang memenangi anugerah ABP? Biasa tak ada apa-apa, cumanya yang membezakannya adalah macam kalau dulu sebelum ni DJ Lin kalau dia menang untuk ABP, media dan sebagainya cover dan sebagainya kan, tapi untuk saya tak ada. Biasa je media cover saya waktu saya menang tu lah, masa di ni. Tetapi untuk di kalangan media tak adalah dia ucap tahniah semua. Okey, itu satu lagi apa saya nak kata even dia macam dia selalunya kalau dulu mungkin kalau dekat radio diwawarkan tahniah DJ Lin menang penyampai anugerah bintang popular, penyampai radio popular. Tapi saya tak ada. Saya tak ada benda tu. 2 minggu sekurang-kurangnya yang saya ingat saya lah, seminggu 2 minggu tu memang akan ada perkataan sebab mereka sangat bangga penyampai mereka. Betul. Tapi untuk saya tak ada apa pun. Saya hanya diinterview oleh Pak Abu, ataupun pagi tu saya diinterview oleh Morning Suria. Selebihnya tak ada apa-apa pun untuk saya. Lepas tu ada makan-makan. Abang rasa kenapa perkara itu lah? Saya hanya pekerja biasa. Dan mungkin waktu dia menang tu dia ada orang yang ada nama, ada popular, dia ada kuasa. Jadi saya tak tahu kenapa benda tu berlaku. Itu sebab abang kenapa dia tak nak luluskan 500 tu, sedangkan permintaan tu macam valid lah, abang baru terus menang ABP. Sebab dia kata company tidak biasalah company, tapi walaupun 500 tapi yang dia masukkan sekarang 3 orang. Gaji 3 orang tu 500 ke awak? Tak, gaji 3 orang tu 500 ke? Okey, tadi tadi kan ada Datuk cakap juga tujuan
muat naik video tu dekat dia punya IG. Bukan saya yang buat naik turun. Benda tu berlaku secara live. Benda tu live TikTok. Jadi kebetulan live TikTok tu saya tak pandai sangat untuk buat live TikTok dan sebagainya. Kebetulan benda tu tak off lagi. Benda tu kebetulan tak off lagi, bukan dengan nama Allah. Kalau saya nampak jujur Quran tu sangat nampak macam over sangat kan. Tapi memang benda tu secara tidak sengaja benda tu berlaku. Dan mungkin Tuhan juga memberikan saya semangat untuk memberitahu Kak Lin, terima kasih atas pengenaian ini. Saya tak sebut pun terima kasih Suria, tak ada. Dekat radio saya sebut yang sangat murni. Itu saja. Itu adalah personal live TikTok. Kebetulan benda tu tak yang live, itu saja. Dan saya pun cakap benda tu benda tu berlaku secara spontan. Reply atas seminggu lebih yang saya menahan rasa. Tapi saya rasa terima kasih atas pengenalan ini adalah benda boleh dikaitkan dengan legal ke? So, kalau jadi sekarang sebenarnya apa yang awak inginkan, apa yang awak harapkan daripada benda ni sekarang ni? Apa yang saya mengharapkan apa yang berlaku ni, saya masih lagi sayangkan Suria. Kalau dia beri peluang, saya masih lagi mau bekerja dengan Kak Rara terutamanya. Tetapi benda tu mungkin tak akan berlaku sebabnya of course bila orang dah tak nak kita kan, benda tu mungkin tak akan berlaku. Kalau berlaku pun mungkin satu keajaiban, saya tak tahu. Tapi kalau Tuhan bagi peluang, tak berani jawab sama ada nak terima balik atau tidak. Tapi kalau tanya saya masih lagi ingin bekerja dan saya masih sayangkan Suria FM. Sebab saya yakin dengan apa komen-komen yang diberikan oleh pendengar-pendengar, penonton-penonton yang baca dekat netizen nak perlukan Taizul Rara. Saya masih lagi nak bekerja, bukan saya tak nak kerja, saya nak kerja. Kalau saya diberi peluang lagi untuk bekerja, saya nak kerja sebab saya punya kontrak pun kalau betul-betul tamatnya pada 9 Mac. Maksudnya kalau nak panggil saya anytime boleh, tetapi kita kena berbincang lah supaya dia ada mutual understanding. So kiranya dengan apa yang dah terjadi sekarang ni, masih bersedia untuk kembali ke Suria? Ya, saya masih bersedia kalau diberi peluang. Sebab saya masih sayangkan Suria dan saya sangat yakin ramai pendengar-pendengar Suria yang suka nak bergelak ketawa dengan saya walaupun dia kata saya ni koyak lah apa sebagainya. Kalau ikut kepada komen-komen tu, saya nampak penerimaan tu sangat baik. Itu je. So, adakah abang sedia untuk berdamai jika ada pertemuan sekali lagi bersama dengan untuk jernihkan keadaan benda yang dah makin keruh? Tak ada masalah untuk berdamai, tak ada masalah. Cumanya kita kena selesaikan isu ini supaya mesti ada sebab kenapa DJ Lin dan juga JJ perlu dipersalahkan dalam keadaan ini. Saya tak kata bukan Suria FM tau. DJ Lin dan juga JJ perlu dipersalahkan dalam keadaan ini sebab mereka yang buat keputusan. Saya dah of course sebelum keputusan ini dibuat, ramai yang bercakap dengan saya, memberitahu mereka dah cuba backup saya, tetapi mereka tidak berjaya untuk backup saya. Adakah ini kena mengena dengan soal peribadi sebab melibatkan hanya 2 orang kan yang abang sebutkan? Dia bukan yang pihak. Sebab yang membuat keputusan yang seorang ada penasihat, yang seorang adalah memberikan kata putus. So JJ dan juga DJ Lin perlu menjawab soalan ini. Bukan sepatutnya mungkin Dato' Aminuddin pun mungkin di luar pengetahuan beliau. So saya tak boleh salahkan Dato' Aminuddin sebab itu di luar pengetahuan beliau. Dia hanya mendengar cerita daripada DJ Lin dan juga JJ. Mendapat nasihat of course lah kan. Jadi Perdana Menteri pun dia akan dapat nasihat daripada dia punya pegawai-pegawai. Begitu. Okey. Terima kasih. Jom kita sama makan. Ada lagi? Ada lagi soalan? Itu kalau dia bukan DJ. Silapnya DJ ni masih menjadi DJ. Kalau dia bukan lain gitu saja. Terima kasih semua. Jom kita sama makan lagi. Terima kasih bagi makan. Sama. Terima kasih semua. Saya sangat sedih. Yang